Hai semua, Assalamualaikum. Jom kali ni tengok cara penyediaan nasi minyak style kenduri kahwin yang confirm menjadi sempurna. Hasil nasi minyak dari resepi dan cara ni sangat lembut dan fluffy. Berderai cantik sebiji-sebiji. Tekstur nasi pun lembut je. Dari segi rasanya pun, dah sebiji sama macam nasi minyak di kenduri kahwin tu. Untuk dapatkan hasil nasi yang panjang-panjang gitu, ada tipsnya. Dan pada mereka yang asyik fail je masak nasi minyak, kadang air terlebih, nasi jadi lembek lah, air terkurang, nasinya rasa je mentah lah. Macam-macam yang Umi pernah dengar. Jadi dalam tutorial ni, Umi dah jelaskan dan ajar dengan detail cara Umi buat. InsyaAllah hasilnya tidak menghampakan. Umi padankan nasi minyak ni bersama kuzi kambing. Mantap sungguhlah rasanya. Sesuailah dihidang sempena musim-musim perayaan untuk tetamu kita. Okey, jom ikut Umi ke dapur. Kita tengok cara penyediaan nasi minyak style Umi ni. Sukat 5 pot beras basmati. Umi guna brand Pusa Finest 1121. Nasinya lebih lembut dan tak mudah patah-patah lepas dimasak. Siap rendamkan sekejap selama 30 minit. Bagi berasnya tu kembang dan hasil nasi minyak kita ekstra panjang. Dalam blender, masukkan 1 biji bawang besar yang bersaiz agak besar sedikit. Kemudian masukkan 2 inci halia, tambah sedikit air, kemudian kisar halus kedua-dua bahan ni. Yang ni minyak bawang. Minyak ni adalah campuran minyak masak dan juga minyak sapi. Umi dah siap-siap goreng bawang hingga keperangan. So jadilah namanya minyak bawang. Masukkan gajus dalam 1/4 cawan gitu. Sikit je. Goreng hingga keperangan dan kacang gajus tu masak sempurna. Sajalah Umi tambahkan sebagai hiasan nanti di atas nasi minyak. Selain rasa gajus yang berlemak tu, sedap je bila tergigit. Kemudian gorengkan pula sedikit kismis hitam. Goreng hinggalah kismisnya naik kembang macam belon gitu. Kismis dah nampak gelembung macam tu, terus angkat dan masukkan je dalam mangkuk yang berisi gajus tadi. Dalam minyak yang sama, masukkan 1 batang kayu manis, 1 bunga lawang, 2 buah pelaga dan 2 bunga cengkeh. Tumiskan sekejap rempah 4 sekawan ni, kemudian masukkan bahan-bahan yang telah kita kisar tadi. Bilas blender dengan sedikit air, masukkan juga. Tumis bahan tumisan ni hinggalah pekat. Dan nak bagi manis bawang tu keluar. Waktu menumis ni dah boleh campak 3 atau 4 helai daun pandan yang telah disimpul rapi gitu. Bagi lebih beraroma wangi nasi minyak kita. Bahan penting bila buat nasi berperisa ni, Umi akan campak dengan 1 cube pati ayam sebagai pelengkap rasa. Dan lagi sedap nasi minyak yang bakal dihasilkan. Kemudian sambung tumis je bagi air bawang tu semakin memekat dan kering sedikit. Bila kita tumis macam ni, bawang tadi tu akan mengeluarkan rasa manis. Lebih sedap lah. Dan bau dan rasa pandan tu pun akan keluar. Wangi je bau aroma nasi minyak kita. Yang ni Umi ada tambah lagi 1 sudu kecil minyak sapi. Makin naik aroma wangi bahan tumisan nasi minyak kita. Minyak sapi tu biar lebihkan sedikit pun tak apa ya. Untuk dapatkan tekstur nasi yang peroi, berderai cantik sebutir-sebutir lepas kita masak. Bahan tumisan dah semakin memekat gitu. Boleh tutupkan api, ketepikan dahulu. Beras yang dah siap direndam tadi, tapis bagi kering airnya. Kemudian masukkan dalam pressure cooker. Nak masak dalam rice cooker pun boleh je, tak ada masalah. Lepas direndam 30 minit ni, boleh nampak tu berasnya lebih terasa lembut, panjang dan kembang sedikit. Gunakan cawan yang sama kita sukat beras tadi. Masukkan pula 5 cawan air biasa dan 2 cawan susu cair. Jadi nisbahnya beras 5 cawan, sukatan secair pula 7 cawan. Iaitu 5 cawan air biasa dan lagi 2 cawan tu memasukkan susu cair. Untuk 1 tin ni tak cukup ya untuk dapatkan 2 cawan susu cair. Jadi Umi ada tambahkan dengan sedikit air biasa, jadikan 2 cawan. Kemudian barulah masukkan bahan-bahan yang telah kita tumiskan tadi.
Tambah garam. Garam tu agak-agak je bagi ngam berasa. Dah okey. Gaul bagi semua bahan bercampur rata ya. Bahan tumisan dan juga beras tu. Bagi sebati gitu. Dan boleh cuba rasa sikit. Kalau anda tak cukup garam ke apa, boleh je add on sedikit lagi. Okey, dah siap ni. Jom kita masak dalam pressure cooker je. Senang. Tekan setting rice, biarkan nasi masak hinggalah bunyi beep, kemudian riliskan pressure. Okey, nasi dah siap masak ni. Masa masih panas-panas lagi tu, masukkan dalam 1 sudu besar lagi minyak sapi. Sapukan rata di bahagian atas nasi tu. Bagi lagi naik aroma wangi. Kemudian taburkanlah kacang gajus dan kismis yang kita dah goreng tadi tu sebagai bahan hiasan. Kemudian Umi ada renjiskan dengan 3 sudu kecil air bunga mawar. Lagi wangilah bau nasi minyak ni. Optional je ya, air bunga mawar ni kalau tak nak letak pun tak apa. Kebetulan ada kat rumah, jadi Umi letak je lah. Selain ia beri aroma wangi pada nasi, rasa nasi kita pun akan lebih sedap. Taburkan juga dengan bawang goreng. Kalau ada daun ketumbar kat rumah tu, taburkan juga. Ini Umi dah kehabisan stok, jadi Umi tak letak lah. Kemudian buatkan beberapa lubang guna lidi sate ni je. Buatkan lubang tu biar besar sedikit untuk kita masukkan pewarna. Kemudian masukkan dengan sedikit pewarna kuning telur dan juga sedikit pewarna oranye pada lubang-lubang yang telah kita buatkan tadi. Pewarna ni pun optional je, tapi kebiasaannya untuk nasi berperisa seperti nasi minyak ni, kita akan letakkan sedikit pewarna bagi naikkan lagi seri nasi. Siap letak pewarna ni, masukkan semula dalam pressure cooker, tutupkan sekejap selama 10 minit bagi pewarna tu meresap ke dalam nasi. Selepas 10 minit, boleh buka penutup pressure cooker dan gemburkan nasi. Umi gemburkan guna penggembur khas ni. Senang, nasi pun tak akan patah ya. Nampak tu nasi kita panjang-panjang, lembut sangat hasilnya. Warna pun cantik. Masih suam-suam panas ni, anda kena gemburkan ya, supaya nasi tu tak melekat antara satu sama lain. Nampak ia peroi, berderai cantik, sebutir-sebutir nasi minyak ni kan? Siap dah lah nasi minyak style Umi. Memang terangkat rasanya, sedap ya amat. Sekian sahaja dalam tutorial kali ni. Jumpa anda di episod akan datang dengan pelbagai resipi-resipi menarik hanya di channel Umi Atiyah Atif Kitchen. Jadi jangan lupa subscribe, tekan bel untuk dapatkan notification video seterusnya. Assalamualaikum. Bye.